Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan bincangkan berkaitan keseimbangan pendapatan negara tiga sektor di mana ia merupakan sambungan kepada video terdahulu di mana telah diterangkan berkaitan dengan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan selepas cukai. Baiklah, kita teruskan. Kita lihat kembali sedikit berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara dua sektor, kerana untuk tiga sektor juga sama. Keseimbangan berlaku apabila jumlah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi sama dengan jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, di mana AS sama dengan AE. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan agregat AEAS, dan yang kedua, pendekatan suntikan bocoran JW. Di mana pendekatan agregat merujuk kepada jumlah nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan, iaitu AS sama dengan nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi, iaitu AE. Di mana syarat keseimbangan adalah AS sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I. Ini bagi dua sektor. Manakala pendekatan suntikan bocoran yang merujuk kepada nilai aliran masuk wang ke dalam aliran pusingan pendapatan negara sama dengan aliran keluar wang daripada aliran pusingan pendapatan. Syarat keseimbangan bagi pendekatan suntikan bocoran adalah bocoran sama dengan suntikan ataupun W sama dengan J ataupun tabungan sama dengan pelaburan. Atau senang kita sebut S sama dengan I. S saving dan I adalah investment pelaburan. Ini adalah untuk dua sektor. Jadi, bagaimana pula untuk tiga sektor? Bagi tiga sektor, masih lagi pendekatan yang sama agregat dan suntikan bocoran. Cuma syarat keseimbangan akan berubah. Terdapat tambahan komponen di mana bagi pendekatan agregat, kalau dalam dua sektor Y sama C tambah I, dalam tiga sektor Y sama C tambah I tambah dengan G, iaitu perbelanjaan kerajaan. Dalam C terdapat elemen cukai. Manakala bagi pendekatan suntikan bocoran, syarat keseimbangan bagi tiga sektor, tabungan tambah dengan cukai sama dengan pelaburan ditambah dengan perbelanjaan kerajaan. Ataupun S tambah T sama dengan I tambah G. Jadi terdapat tambahan komponen apabila kita masuk kepada tiga sektor. Baiklah, kita teruskan lagi dengan bantuan jadual. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan negara, penggunaan dan tabungan. Diberi penggunaan C sama dengan 50 tambah 0.75 YD. Pelaburan atau I investment 55. Perbelanjaan kerajaan atau G 52.5. Dan cukai ataupun T tax 10. Semua dalam juta. Jadi jadual diberi pendapatan negara adalah 200, 400, 600 dan 800 juta. Jadi, langkah pertama kita adalah berapakah nilai penggunaan dan tabungan selepas cukai. Kita kena cari nilai penggunaan dan tabungan selepas cukai. Jadi, kita akan gunakan fungsi penggunaan yang kita dah ada. Pada soalan dah bagi C sama dengan 50 tambah 0.75 YD. Jadi cukai telah diberi iaitu 10 juta. Itu sama pada pelbagai tingkat pendapatan negara, iaitu cukai lamsam ataupun cukai sekaligus ataupun cukai tetap. Jadi macam mana kita nak kira? Ada sedikit konsep lagi kita perlu tahu, iaitu tiga sektor. Y tak sama dengan YD, di mana YD sama dengan Y tolak D. Jadi kita teruskan, kita nak cari penggunaan selepas cukai.
Jadi kita guna fungsi penggunaan sebelum cukai C sama dengan 50 tambah 0.75 YD. C sama dengan 50 tambah dengan 0.75. Kita tahu YD adalah Y tolak T. Jadi kita masukkan C sama dengan 50 tambah 0.75. Jadi kita ambil dulu yang pendapatan negara 200 juta. Dan ditolak dengan cukai adalah 10 juta. Maka kita selesaikan C sama dengan 50 tambah 0.75 darab 200. Kita dapat 150. Dan 0.75 darab dengan 10. Kita akan ditolak dengan 7.5. Maka jumlah penggunaan sepas cukai adalah 192.5. Itulah untuk pendapatan negara 200 juta. Dan kita kena kira lah untuk pendapatan negara yang lain, itu 400, 600 dan 800. Okay, kita teruskan. Dengan tabungan selepas cukai, maka kita gunalah fungsi tabungan sebelum cukai, iaitu S sama dengan 50 tambah 0.25 YD. S sama dengan 50 tambah dengan 0.25. Jadi YD adalah Y tolak T. S sama dengan negatif 50 tambah dengan 0.25 darab dengan, kita ambil Y 200 dan T adalah 10. Jadi S sama dengan negatif 50 tambah dengan 50 iaitu 0.25 darab 200 ditolak dengan 2.5 iaitu 0.25 darab dengan 10. Maka kita dapatlah jumlah tabungan selepas cukai bagi pendapatan negara 200 juta adalah sebanyak negatif 2.5. Dan kita kiralah juga untuk pendapatan negara 400, 600 dan 800 juta. Jadi kita dapat tabungan selepas cukai. Okey, jadi kita dah ada penggunaan dan tabungan selepas cukai. Jadi dalam maklumat yang diberi terdapat pelaburan iaitu sebanyak 55 juta, di mana pelaburan ini adalah pelaburan autonomi, iaitu ia juga sama pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Itu juga dengan perbelanjaan kerajaan. Ia adalah tetap. Ia juga tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Baiklah, kita akan teruskan keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Jadi kita akan lihat melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan aggregate AEAS dan juga pendekatan suntikan bocoran JW melalui rumus ataupun persamaan matematik dan juga melalui kelok. Begitu juga dengan pendekatan suntikan bocoran melalui rumus matematik dan juga kelok. Okey, jadi melalui pendekatan aggregate kita tahu AS sama dengan AE. Jadi kita masukkan Y sama dengan AE C tambah I tambah G. Jadi 3 sektor kita tambah dengan G. Jadi Y sama dengan C, iaitu fungsi C 50 tambah 0.75. Jadi kita tahu YD Y tolak T. Dan kita tambah dengan I 55 juta dan G 52.5 juta. Jadi kita selesaikan 50 tambah 0.75 Y tolak dengan T 10 tambah dengan 1075 iaitu 55 tambah dengan 52.5. Okey, jadi ini kita gunakan fungsi penggunaan sebelum cukai. Kita juga boleh gunakan fungsi penggunaan selepas cukai. Kalau selepas cukai CT lah, di mana CT adalah 42.5 tambah 0.75. Jadi sebenarnya boleh guna fungsi penggunaan sebelum cukai dan juga selepas cukai. Okey, jadi Y sama dengan 150 tambah dengan 0.75Y. Jadi kita selesaikan Y tolak 0.75Y sama dengan 150. Dan
0.25, Y sama dengan 150. Jadi kita dapat 150 bagi 0.25. Jadi keseimbangan pendapatan negara adalah 600 juta. Jadi inilah melalui rumus matematik. Kita boleh transfer ke kelok. Pasir menegak AE, pasir mendata Y pendapatan negara. Kelok Y sama dengan AE iaitu 45 darjah. Dan kita buat kelok agregat iaitu untuk dua sektor iaitu AE kosong sama dengan 105 tambah 0.75. Macam mana kita dapat 105 tambah 0.75 dia adalah untuk dua sektor. Jadi 105 adalah agregat. So ini adalah keseimbangan dua sektor di mana pendapatan negara 420 juta. Okay, bila masuk tiga sektor, jadi kita ada komponen baru iaitu G, iaitu nilai agregat, perbelanjaan agregat telah berubah menjadi 150, maka dia berada lebih tinggi atau di atas daripada 105. Jadi, perbelanjaan agregat ataupun fungsi perbelanjaan agregat adalah AE1 sama 150 tambah 0.75 Y. Jadi, berlaku keseimbangan baru pada E1 di mana pendapatan negara 600 juta. Jadi, perubahan AE0 ke AE1 disebabkan oleh G. Okay, itu adalah untuk pendekatan agregat. Kita teruskan dengan pendekatan suntikan bocoran. Di mana kita tahu tadi, dari segi formula S tambah T sama dengan I tambah G. Jadi, dengan 50 tambah 0.25, selesaikan Y tolak T. Y tolak dengan T 10. Tambah dengan T 10. Sama dengan itu I tambah G itu 55 tambah dengan 52.5. Okay, kita selesaikan itu 52.5 tambah dengan 0.25 Y tambah dengan 10 sama dengan 107.5. Jadi 42.5 tambah 0.25 Y sama dengan 107.5. Jadi kita selesaikan, maka kita akan dapatlah pendapatan negara keseimbangan melalui suntikan bocoran juga adalah 600 juta. Kita teruskan dengan kelok melalui suntikan bocoran, pasir menegak S, I ataupun J, W ataupun suntikan bocoran, pasir mendata Y pendapatan negara. Jadi adalah S T tambah T iaitu negatif 42.5 tambah 0.25 Y. Untuk kelok suntikan bocoran dia agak teknikal sikit. Jadi pelajar kena hati-hati. Okay, jadi negatif 42.5. Jadi inilah untuk dua sektor. Itu I, S sama dengan I. Jadi I adalah 55. Berlaku keseimbangan untuk dua sektor E0. Pendapatan negara 420 juta. Apabila masuk tiga sektor, di mana kita tambah dengan perbelanjaan kerajaan sebanyak 52.5. Jadi bila ditambah I tambah G adalah 107.5, lebih tinggi daripada yang I sahajalah. Jadi berlaku keseimbangan baru iaitu E1 itu pendapatan negara pada 600 juta. Jadi kita dapati sama ada melalui pendekatan agregat ataupun suntikan bocoran, melalui rumus ataupun kelok, kita akan dapat pendapatan negara keseimbangan adalah pada 600 juta. Jadi inilah melalui rumus dan kelok. Kita boleh juga tengok melalui jadual tadi. Okay, di mana melalui pendekatan agregat, kita tahu Y sama dengan AE. Dalam jadual Y dah ada tapi AE tak ada. Jadi kita kena carilah. So macam mana dapat AE? C tambah I tambah
G. Okey, jadi C, pada pendapatan negara 200 juta, C 192.5 dan pelaburan 55 dan G adalah 52.5. Jadi kita tambah ketiga-tiga, kita akan dapat 300 juta. Dan untuk pendapatan negara 400 juta, kita dapat AE 450 juta. Pada pendapatan negara 600 juta, kita dapat AE 600 juta. Dan pada pendapatan negara 800 juta, kita dapat AE 750 juta. Jadi kita dapati pada pendapatan negara 200 juta, Y lebih kecil daripada AE. Pada pendapatan negara 400 juta, Y juga lebih kecil daripada AE. Tetapi pada pendapatan negara 600 juta, dia sama dengan AE. Y sama dengan AE perbelanjaan agregat. Jadi pendapatan negara 600 juta dan AE juga adalah 600 juta. Jadi inilah keseimbangan melalui pendekatan agregat. Pendapatan negara adalah 600 juta. Okey, manakala melalui suntikan bocoran, kita tahu S tambah T sama dengan I tambah G. Jadi kita tahu S tambah T 97.5 tambah dengan T 10, kita dapat 107.5. Manakala I tambah G 55 tambah dengan 52.5, juga kita dapat 107.5. Jadi kita dapati pada pendapatan negara 600 juta, S tambah T sama dengan I tambah G. Jadi melalui jadual pun kita boleh dapat jawapan yang sama, iaitu keseimbangan pendapatan negara itu pada 600 juta. Alhamdulillah, selesai penerangan berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Terdapat 2 pendekatan, iaitu agregat dan suntikan bocoran. Sama ada melalui jadual rumus matematik atau mengeluk, ia akan memberikan jawapan yang tak sama, iaitu pendapatan negara keseimbangan.